So hello guys, this is the first video untuk channel aku, AB Studio. So aku harapkan korang boleh like, share and subscribe channel ni. And kalau korang terus support channel ni, aku akan janjikan yang aku akan sajikan korang dengan konten yang pada teruk lah. InsyaAllah aku akan cuba benda tu. So hari ni aku nak cerita sikit pasal seorang player Asia. Okay, kalau kita tengok sekarang ramai player-player Asia yang dah berjaya tembus market, yang dah berjaya pergi bermain dekat Eropah. Kalau tengok contoh dia macam Teki Fusakubo, Inamino, Son Heung-min. Tapi aku tak nak cerita pasal player-player ni sebab orang ni boleh dikatakan sebagai generasi baru lah. Aku nak cerita pasal dia unsung hero Park Ji-sung. Aku rasa kalau korang betul-betul peminat bola, korang tak kenal Park Ji-sung, korang ni menganut mazhab yang mengatakan EPL ni start tahun 2016. Bapak dia Park Sung-jang and dia nama mak dia Jang Yoon-ja. Okey, bapak dia pernah cakap kalau zaman Park Ji-sung ni kecil dulu, ada dia buka je TV, benda first yang dia akan tengok bola. Dia akan tengok live bola ke, dia akan tengok dokumentari pasal bola ke. Dia jarang sangat lah tengok yang macam K-pop apa semua kan. So memang nampak lah dia ni daripada kecil lagi dia memang dah gilakan bola, dia memang minat bola. Tapi dia ada masalah yang lebih kurang sama dengan Messi, which is dia ni terbantut and kecil lah. So mak bapak dia cari alternatif macam mana nak selesaikan masalah dia ni. Mak bapak dia bagi dia minum satu minuman yang dicampurkan dengan herba, dan minuman tu dicampur juga dengan katak. Bukan katak biasa, katak rebus. Kalau korang sanggup kan minum, kalau aku memang tak lah kan. Katak kot, berlendir macam tu kan. Wish, beli je. Hasil daripada minum benda tu, Park Ji-sung body dia ada 100% berubah. Dia dah meninggikan dan membesarkan badan Park Ji-sung lah. And bila dia punya fizikal tu dah berubah, confident level dia untuk main bola tu dah tinggi. So bila confident level dia tinggi, dia ada main dengan dua tim, Suwon THS dengan Myongji University. Zaman dia main dengan Myongji University dengan Suwon THS, dah ramai dah hutan media kat Korea ni yang declare Park Ji-sung ni as rising star dekat Korea. Lepas dia main dengan Myongji University, lah diserap ke satu kelab dekat Jepun, which is Kyoto Sanga. Sanga, okey, bukan Sangap. Sangap tu lain cerita. Otak tu yang biru sangat. Okey, bila dia dah perform dengan Kyoto Sanga ni, and coach Korea time tu Gus Hiddink. Kalau korang tak kenal juga Gus Hiddink siapa, pergilah Google. Jangan biarkan otak tu kosong. Gus Hiddink ni bawa Park Ji-sung masuk dalam skuad Korea Selatan 2002 untuk pergi ke tournament World Cup. And as we know lah, tahun 2002 Korea dengan Japan jadi tuan rumah untuk World Cup. And time tu Korea Selatan dapat tempat keempat. And start pada situlah ramai mata-mata tertumpu dekat Park Ji-sung ni sebab dia punya performance tu memang memang dah boleh katakan hebat gila performance dia time tu. And lepas dia habis World Cup tu, Gus Hiddink dapat panggilan untuk handle club dekat Belanda, which is PSV Eindhoven. And dia tak balik tangan kosong. Dia bawa sekali Park Ji-sung untuk pergi main sana. And ramai juga yang mempertikaikan keputusan Gus Hiddink ni bawa player Asia untuk bermain kat Europe. Sebab sebelum 2002 memang jarang sangat player Asia yang perform dekat Europe. Kalau kita tengok balik statistik dia, zaman dia main dengan PSV Eindhoven, 87 game, 15 gol dan 12 assist. Dia tersenarai sebagai forward terbaik UEFA Champions League of the Year, sebaris dengan Adriano, Samuel Eto'o, Ronaldinho semua kan. So apa lagi yang kau nak pertikaikan prestasi dia? So memang dia ni boleh main lah. Okay, lepas 2005, zaman tu aku bercakap scouting team MU ni tak bingai macam sekarang lah. Diorang dulu boleh buat kerja, pandai cari player. So diorang scout, pergi tengok Park Ji-sung main apa semua, and diorang decided untuk beli Park Ji-sung. Tetapi walaupun Park Ji-sung dia punya performance dekat PSV ni memang mantap habis, ramai lagi pundit okey ya, kau jangan tak dengar pula cakap aku mencarut. Pundit dekat England cakap yang tindakan MU beli Park Ji-sung ni bukannya nak pakai sangat pun. Diorang just nak gunakan Park Ji-sung ni untuk kuatkan lagi brand diorang dekat Asia. Tapi Park Ji-sung still beli Park Ji-sung lah kan. Dia proof yang benda tu salah sampai dia dapat gelaran 3 lungs park. Kalau jangan dia pembaris sangat, dia bukan lagi jantung. Kenapa dia dapat 3 lungs park ni? Sebab kalau kita tengok by statistik, dia punya work rate atau padang tu memang kau lah. Walaupun dia ni favourite player Sir Alex Ferguson, tapi dia ni bukanlah regular starter yang selalu dipilih. Tapi Alex Ferguson confirm akan letak dia kalau ada match-match penting. Kalau kita tengok balik season 2008 yang zaman MU masih lagi MU yang dulu yang hebat, quarter final dengan semi final Park Ji-sung main ke 4 match. Untuk quarter final MU jumpa dengan AS Roma, MU menang 3-0 and pergi semi final
lawan Barcelona, MU menang 1-0. Tapi malangnya untuk final UCL 2008, Alex Ferguson aku tak sure time tu dia mabuk ketum ke apa, isap gam 20 sen ke, tak masukkan Pak Ji-sung dalam dia punya squad list, and even Pak Ji-sung pun tak ada dalam subs. Tapi benda tu Alex Ferguson pernah cakap yang tu antara keputusan yang paling dia menyesal dalam kerjaya dia, sebab dia tak masukkan Pak Ji-sung dalam squad dia. Even season tu MU menang Champions League. Kalau kita tengok statistik dia dekat MU, bagi aku as a attacking midfielder ataupun left midfielder ataupun right midfielder, boleh cakap dia punya statistik ni dia cakap hebat jugalah. 204 games, 28 gol and 29 assist. Okey, bila zaman peak dia dah habis, 2012 dia transfer pergi QPR, Queen's Park Rangers, dengan transfer value 3.1 juta. Dia just main satu season ataupun 2 season untuk QPR, tapi tak ada apa-apa achievement yang hebat lah untuk kita sembang pasal Pak Ji-sung zaman dia main dalam QPR. Bagi aku sure je lah zaman dia dekat QPR tu. And lepas habis dekat QPR dia balik ke PSV, and pada 1 Mei 2014 dia dah decide untuk bersara daripada national team dengan main bola. Lepas dia pencen Mei 2014, bulan Julai 2014 juga dia telah melangsungkan perkahwinan dengan Kim Moon-ji. Dia ni seorang penyampai berita dekat SBS channel dekat Korea lah. Tapi lepas dia bersara, dia tak berhenti macam tu je lah. Dia sambung degree dalam pengurusan dan undang-undang sukan. Dia juga dilantik sebagai ambassador untuk Manchester United. Antara momen-momen yang orang cakap sampai sekarang orang ingat Pak Ji-sung ni, semi-final Champions League 2008 ke 2009, MU lawan AC Milan. Sebelum game, Alex Ferguson dah cakap dekat Pak Ji-sung, hari ni game kau bukan nak score goal, bukan nak assist, bukan nak sentuh bola ke apa. Kerja kau hari ni jaga je Pirlo. Tapi dia punya marking tu aku rasa sampai kalau Pirlo pergi jamban pun dia ikut tau. Kalau kita tengok by statistik, kebiasaan Pirlo dalam game, dia akan buat lebih kurang dalam 100 ataupun 200 passes per game. Tapi betapa ketat Pak Ji-sung marking dia match tu dia hanya boleh buat 40 ke 60 pass sahaja. Tapi sayangnya zaman dia main dengan MU dulu, MU ni dibarisi dengan star-star macam Rooney, Tevez, Cristiano Ronaldo, Paul Scholes, Giggs. So nama dia ni agak tenggelam lah. And Rooney pernah cakap zaman dia tu Pak Ji-sung ni jarang sangat dia bagi tumpuan oleh media, tapi Pak Ji-sung ni dia katakan player yang memainkan peranan yang agak besar dalam tim. So boleh dikatakan yang Pak Ji-sung ni underrated jugalah. So itu je sikit sebanyak yang aku boleh share pasal Pak Ji-sung. Okay, tapi sebelum aku nak habiskan video ni, aku nak berterima kasih juga sebab ada pihak-pihak yang sudi sponsor first video aku ni. Okay, so kalau korang ada nak buat sistem ke, nak buat e-commerce ke, nak buat website ke apa, korang boleh tengok IG grass.co. So kalau korang berminat nak buat website ke e-commerce ke, korang boleh pergi dekat IG ni and DM dia, okay? So tu je untuk video kali ni. Sorry sebab aku punya percakapan tak okey lagi, tapi akan improve dari semasa ke semasa. Okay, so jangan lupa untuk like, share dan subscribe video ni. Thanks for watching. Assalamualaikum.